الحمد لله الحمد لله القائل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya mengingatkan diri saya sendiri dan mengajak hadirin sekalian supaya sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Bersungguh-sungguhlah melaksanakan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya, seperti mana yang telah dinyatakan dalam Al-Quran dan yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keridhaan Allah di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk sombong itu sifat iblis. Ma'asyiral muslimin, sombong merupakan satu penyakit hati yang mana penghidapnya merasa bangga dan memandang tinggi pada dirinya sendiri. Dalam satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-kibru batarul haqqa wa ghamdun nas." Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Rawahu Muslim. Saudaraku muslimin, ketahuilah, dosa yang pertama sekali yang terjadi adalah dosa kesombongan dan keangkuhan iblis terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sombong membuatkan iblis kufur dan ingkar. Sombong juga membuatkan iblis merasakan dirinya ciptaan Allah yang lebih mulia dan merasakan dirinya lebih banyak kelebihan dan kekuatan berbanding Adam alaihi salam. Kerana itulah ia menentang dan mengingkari perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana yang dirakamkan dalam suratul Baqarah ayat 34 yang dibacakan pada awal khutbah tadi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Tuan-tuan, penyakit sombong hanya boleh disembuhkan berdasarkan kesedaran pada diri penderitanya sendiri. Kerana sombong itu berpunca daripada kondisi hati seseorang. Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran, dalam suratul Isra ayat 37, "Wala tamshi fil ardi marha." Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. "Innaka lan takhriqal arda." Kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi. "Walan tablughal jibala tula." Dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung Gadang. Saudaraku muslimin, jelaslah di sini bahawa Allah Subhanahu wa taala melarang kita sama sekali manusia yang bersifat sombong, apatah lagi bagi umat Islam.
Rasulullah SAW telah mengajar kita supaya sentiasa bersifat lemah lembut serta toleransi sesama insan, tidak mengira agama, bangsa dan fahaman. Dan yang utamanya ialah mencari kedamaian dan keharmonian dalam menjalani kehidupan duniawi ini. Dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar." Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun hanya sebesar zarah. Rawahu Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang bersifat sombong ini disebabkan banyak hal. Antaranya karena pangkat yang disandangnya, kuasa yang ditakluknya, jawatan yang dipegangnya, harta yang dimilikinya, ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, dan juga keturunan yang diwarisinya. Tetapi terdapat 3 jenis kesombongan yang sangat perlu kita ketahui, kerana ketiga-tiganya ini kebanyakannya orang tidak perasan dan tidak menyedarinya. Yaitu yang pertama, sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sombong terhadap Allah adalah satu penyakit sombong yang paling parah. Karena orang yang sombong kepada Allah bererti ia menolak dan tidak taat kepada Allah. Dalam hatinya tertanam sikap tidak peduli dan engkar. Dalam jiwanya tidak takut serta tidak malu untuk melanggar apapun perintah Allah. Ia juga tidak merasa berdosa sedikitpun walaupun ia tahu ia beragama Islam. Tuan-tuan, sifat sombong itu dilarang keras oleh agama Islam. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, "Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Kedua, sombong terhadap Rasulullah SAW. Saudara, orang yang bersifat sombong ini sebenarnya tidak mahu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Mereka merasa apa yang diajar dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad hanya sesuai diguna pakai ketika zaman kehidupan Rasulullah sahaja. Zaman sekarang katanya mereka sudah memadai, kita telah dilahirkan sebagai umat Islam. Firman Allah dalam suratul Anfal ayat 22, "Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun." Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang bergerak, yang bernyawa pada sisi hukum dan ketetapan Allah ialah orang-orang yang pekak lagi bisu, yang tidak mahu memahami sesuatu pun dengan akal fikirannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menghina orang-orang yang tidak mahu mendengarkan kebenaran dan tidak mahu menuturkan kata-kata yang hak, yang benar, sehingga orang tersebut tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah SAW, yang pada akhirnya menyebabkan dia menjadi seorang yang jahil dan tidak mengerti apa-apa. Dan kejahilan itulah bentuk kehinaan bagi orang-orang yang bersifat sombong. Dan yang ketiganya, sombong terhadap manusia. Tuan-tuan, penyakit sombong terhadap sesama manusia ini yang sering terjadi ialah memandang remeh pada orang lain. Dia merasa dirinya sahaja yang betul. Dia rasa dia yang paling baik. Dialah yang paling bijaksana. Dialah yang paling hebat. Dan dialah yang paling tahu segala-galanya. Dialah juga yang paling pandai mentadbir dan juga mengurus. Serta segala-galanya yang bersifat paling itu dialah, tuan-tuan. Tuan-tuan, orang yang sombong ini selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dan dia menganggap yang orang lain itu bodoh.
tidak letih, tidak pandai, tidak cekap, dan terasa dirinya lebih tua yang makan garam terlebih dahulu jika dibandingkan dirinya dengan orang muda yang dikatakan kurang pengalamannya. Orang sombong ini biasanya tuan-tuan, dia gila kuasa, dia gila hormat, dan dia dahagakan puji-pujian. Mereka ini suka membanggakan diri di khalayak ramai. Mereka ini juga menuturkan kata-kata dan hujjah yang tidak layak didengar oleh orang-orang yang beriman dan berilmu. Lebih buruk lagi, orang yang sombong ini tuan-tuan tidak suka dan tidak boleh menerima teguran, tidak mahu mendengar nasihat, terutamanya yang menasihati itu lebih muda daripadanya, dan tidak terima saranan atau pandangan, apatah lagi bantahan. Mereka ini merasa dirinya sahaja yang paling benar dan tidak akan peduli pada keadaan dan pandangan orang lain. Seperti kata peribahasa Melayu, kuman di seberang lautan nampak, tetapi gajah di depan mata tidak nampak. Maksudnya, kesalahan orang lain walaupun kecil dia nampak, tetapi kesalahan pada dirinya sendiri dia tidak nampak, ataupun dia buat-buat tidak nampak. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, sehubungan dengan itu, kita ini sebagai umat Islam, jauhilah sifat sombong ini, kerana sifat tersebut hanya saja layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman-Nya dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yaqul, innal 'izza izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani fihima 'adzabtu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan sombong adalah selendangku. Barang siapa yang mengambilnya dariku, aku akan mengazabnya. Rawahu Tabrani. Ma'asyiral muslimin, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil iktibar tentang bahayanya sifat sombong ini. Antaranya, sifat sombong menghancurkan amal soleh. Tuan-tuan, orang yang sombong tidak pernah bersifat ikhlas yang menjadi teras kepada perbuatan dan amal ibadah. Segala perbuatan dan amalnya hanya sia-sia sahaja. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud ada 3 perkara yang membinasakan, yaitu sifat rakus dan bakhil, mengikuti hawa nafsu, serta membanggakan diri, yakni sombong. Rawahu Tabrani. Yang kedua, sifat sombong merupakan syirik yang tersembunyi. Syirik merupakan dosa yang tidak diampunkan oleh Allah, karena orang yang syirik tidak mengaku keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jika dikatakan sifat sombong merupakan penyakit syirik yang tersembunyi, sudah pasti balasan yang diterima lebih berat lagi. Sesungguhnya orang yang sombong seringkali menyalahkan takdir atas kejelekan dan atau tidak keberuntungan yang mereka dapat. Tetapi bila mereka mendapat kurniaan, mereka tidak akan bersyukur kepada Allah, dan di akhirat nanti ia akan ditemani oleh iblis-iblis yang sama-sama menuju ke neraka Jahannam. Dan yang ketiganya tuan-tuan, sifat sombong hanya menurut hawa nafsu. Orang yang sombong akan bertindak sesuai dengan apa yang dikehendakinya tanpa memikirkan atau mempedulikan sekitarnya. Mereka sering bertindak tanpa berfikir panjang dan hanya mengikut hawa nafsu semata-mata. Mereka akan melakukan apa sahaja yang penting mereka puas dan bangga. Dalam keadaan seperti itu, mereka akan cenderung berbuat apa yang mereka idamkan dan mudah dihasut oleh syaitan dan iblis, sehingga apa yang mereka lakukan tidak lain melainkan maksiat semata-mata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha
وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu leka terhadapnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mempertingkatkan amal ibadah kita dengan membaca Al-Quran, berzikir, serta mengimarahkan masjid-masjid dan surau dengan solat berjamaah, menambah ilmu pengetahuan kita dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, memberikan bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan, berinfak dan memberi sumbangan ke tabung-tabung masjid dan surau. Mudah-mudahan aktiviti-aktiviti pengimarahan dan juga majlis-majlis ilmu dapat diteruskan, bahkan ia akan menjadi saham kebajikan kita di akhirat kelak. Bantuan harta, tenaga dan buah pikiran yang kita infakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan berkurang sedikit pun nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menggantikan dengan pahala yang berlipat kali ganda dan melimpahkan rahmat dan keberkatannya pada hartanya dan juga keluarganya.
teruslah berlomba-lomba melakukan kebajikan karena pasti rahmat Allah akan melimpahi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على ملكنا. Kebawaslu yang maha mulia, serifat baginda yang Persatuan Agung ke-16 As-Sultan Abu Bakar Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, wa kadzalika Maulana Tuan yang terutama Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di Persatuan Negeri Pulau Pinang. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal-waba' wad-da'a wal-fahsya' wal-munkar wal-mihana wal-fitan ma wahara minha wa ma batan. عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.